Hai, dalam video ini akan membentangkan mengenai Singapura, sistem perundangan, pengundi, parti politik, sistem birokrasi dan sistem kabinet. Pembentangan ini akan dibentang oleh grup penjajah pintar yang terdiri daripada Muhammad Afnan Arif, Ahmad Aizat Zahid, Muhammad Faizul, Muhammad Zulmi dan Muhammad Safri. Ini adalah agenda pembentangan dalam video ini. Hai, saya Muhammad Afnan Arif bin Muhammad Amran. Saya akan membentangkan mengenai Badan Perundangan di Singapura. Pertama sekali, apakah itu Badan Perundangan? Badan Perundangan atau Badan Legislatif adalah jentera dalam kerajaan demokrasi yang menggubal undang-undang dalam sebuah negara. Mengikut Webster New International Dictionary, Badan Perundangan merupakan satu badan yang mempunyai kuasa untuk meluluskan undang-undang. Singapura ialah sebuah negara demokrasi berparlimen dengan perlembagaan bertulis dan perlembagaan adalah undang-undang tertinggi di negara Singapura. Badan Perundangan Singapura terdiri daripada Presiden dan Parlimen. Badan Perundangan menggubal undang-undang yang dikenali sebagai Akta Parlimen. Untuk menggubal akta baharu atau meminda akta sedia ada, rang undang-undang diperkenalkan di Parlimen. Suatu rang undang-undang mesti meluluskan 3 kali bacaan di Parlimen dan diperkenalkan oleh Presiden sebelum ia menjadi undang-undang yang dikenali sebagai akta. Dan akta itu mestilah selaras dengan perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi. Seterusnya, Parlimen Singapura mempunyai satu dewan atau dikenali sebagai unicameral. Parlimen Singapura dimodelkan mengikut sistem demokrasi Parlimen British Westminster di mana ahli Parlimen diundi oleh pilihan raya umum biasa. Pemimpin parti politik yang memperoleh majoriti kerusi Parlimen akan diminta oleh Presiden untuk menjadi Perdana Menteri. Kini Parlimen Singapura terdiri daripada 3 ahli Parlimen dan akan dipilih atas undi majoriti dan mewakili sama ada perwakilan tunggal atau perwakilan berkumpulan. Dan Perdana Menteri kemudian akan memilih menterinya daripada ahli parlimen yang dipilih untuk membentuk kabinet. Menteri-menteri adalah ketua pelbagai kementerian mentadbir kerajaan. Presiden adalah ketua negara dan dipilih oleh rakyat. Presiden menjalankan dan melaksanakan kuasa dan fungsi seperti yang diberikan oleh perlembagaan dan undang-undang bertulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saya Ahmad Aizat Zahid bin Zakaria. Pada hari ini akan membentangkan tentang pengundi ataupun cara-cara mengundi di Singapura. Jadi sistem pengundian ini merupakan salah satu kaedah di mana pengundi menyatakan pilihan mereka dan bagaimana pula pilihan mereka ini diterjemahkan dalam pemilihan di akhirnya calon ini ke jawatan awam iaitu MPs lah ataupun ahli parlimen. Jadi sistem pengundian ini ialah berbeza dengan ketara lah, tak sama di setiap negara terutamanya di Singapura. Dan perbezaan ini seringkali membawa kepada menentukan siapa yang akan dipilih. Pembentukan kerajaan seterusnya ditadbir urus dalam negara. Di Singapura ini kita menggunakan kaedah iaitu kaedah sistem first past the post ataupun FPTP lah, di mana sistem ini dia menggunakan populariti mudah ataupun populariti mudah untuk pilihan raya parlimen dan presiden lah. Ini bermakna calon yang mempunyai undian yang tertinggi dan terbanyak akan menjadi pemenang tanpa mengira kemenangan yang besar lah. Jadi ini merupakan salah satu sistem pengundian yang berlaku di Singapura. Dan kalau kita melihat kepada sistem ini, sebenarnya banyak cara-cara untuk mengundi, tapi akan diterangkan oleh rakan-rakan saya yang lain. Jadi sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safri bin Robert. Nombor metrik JK11757/17 akan membentangkan berkenaan dengan parti politik negara Singapura. Singapura mempunyai lebih daripada 2 parti politik yang terbahagi kepada parti pemerintah dan juga parti pembangkang. Antara parti politik tersebut ialah People Action Party, Worker Party, Singapore Democratic Party dan Singapore Democratic Alliance. Walau bagaimanapun, hanya terdapat satu parti yang mendominasi pemerintahan di Singapura, iaitu People Action Party. People Action Party ditubuhkan pada tahun 1950 oleh Lee Kuan Yew yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis yang melanda negara Singapura
dan mendapat sokongan daripada Parti UMNO dan MCA kerana pada awalnya Parti PAP ditubuhkan untuk rakyat Melayu. Walau bagaimanapun, Parti PAP mengalami kesukaran untuk menyebarkan pengaruh atas faktor kepelbagaian etnik sehinggakan Lee Kuan Yew telah mengambil pendekatan untuk menyentuh isu persekutuan Malaysia dengan isu kedaulatan serta keharmonian antara etnik Cina dan etnik Melayu. Parti PAP gagal pada pilihan raya umum pertama pada tahun 1995, namun pada 30 Mei 1959, Parti PAP telah memenangi pilihan raya seterusnya melantik Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri. Setakat ini, People Action Party ataupun PAP telah berjaya untuk menyatukan parti dan mendapat sokongan dalam pilihan raya dengan latar belakang sosial etnik yang berbeza sehingga akan berjaya mengekal kedudukan sebagai pemerintahan negara Singapura sehingga kini. Itu saja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faizul bin Zulkifli, matric number JK1176617, akan membentangkan mengenai parti politik negara Singapura, iaitu dari segi birokrasi. Birokrasi adalah sebuah konsep sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada cara bagaimana sesebuah pentadbiran melaksanakan penguatkuasaan peraturan yang sah secara sosial atau badan pelaksana ini. Singapura menggunakan sistem Westminster, iaitu terdiri pada badan perundangan, badan eksekutif serta badan kehakiman. Dan ia terdiri kepada dua bahagian, iaitu Kementerian Biasa dan Kekitangan Perkhidmatan Awam. Rangka perlembagaan Singapura menyerupai model British, iaitu negara-negara Commonwealth yang contohnya seperti Malaysia adalah negara-negara Commonwealth. Penjawat awam di sana mempunyai prestij yang tinggi di mata rakyat. Perkhidmatan awam terbahagi kepada 4 hierarki, iaitu bahagian 1 jawatan kanan pentadbiran dan profesional, bahagian 2 dan 3 peringkat pertengahan yang mengenai pekerja pendidikan dan khusus. Yang terakhir sekali bahagian 4 iaitu pekerja manual ataupun separuh mahir. Kesimpulannya, sejarah sistem pemerintahan semasa didominasi oleh People Action Party PAP sejak pemilihan umum 1959, iaitu semasa Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri. Oleh itu, Singapura merupakan sebuah kuasa republik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulmi bin Muhammad Nawi, JK11670 akan membentangkan politik Asia Tenggara Kabinet Singapura. Mengikut fakta sejarah yang ditulis oleh Portal Kerajaan Histeri Singapura, People Action Party PAP telah membentuk kerajaan pertama mereka di Singapura apabila mereka telah memenangi pilihan raya umum yang telah diadakan pada tahun 1959. Kabinet pertama telah ditubuhkan dengan melantik 9 anggota kabinet yang terdiri daripada seorang Perdana Menteri iaitu Lee Kuan Yew, seorang Timbalan Perdana Menteri dan beberapa orang Menteri Kabinet seperti Menteri Pembangunan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Buruh dan Undang-Undang, Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan. Presiden melantik Perdana Menteri untuk memimpin Kabinet Singapura yang mana Perdana Menteri akan dilantik mengikut majoriti undian ahli-ahli parlimen. Atas nasihat Perdana Menteri, Presiden akan melantik menteri-menteri lain dari kalangan ahli parlimen untuk membentuk sebuah kabinet. Kabinet kerajaan bertanggungjawab atas semua dasar kerajaan dan pentadbiran harian hal ehwal negara. Ia bertanggungjawab secara kolektif kepada parlimen dan terdiri daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan menteri-menteri yang bertanggungjawab atas kementerian-kementerian yang dibentuk. Peranan kabinet adalah untuk menasihati Presiden mengenai apa-apa perkara yang mungkin memerlukan nasihat serta pandangan menteri-menteri berkaitan berkenaan dengan portfolio masing-masing. Menurut perkara 8/2 Perlembagaan Singapura, Kabinet mempunyai hala tuju dan kawalan umum setiap keputusan dalam kerajaan dan bertanggungjawab secara kolektif kepada Parlimen.
Setiap ahli kabinet perlu menyalukan maklumat, nasihat dan pandangan mereka kepada mesyuarat kabinet yang kemudiannya akan membincangkan dan menilai maklumat tersebut sebelum mengesyorkan dasar yang sesuai. Badan Kabinet, khususnya Perdana Menteri, memainkan peranan utama dalam penggubalan dasar di Singapura. Sekian, terima kasih.